Dia asalnya dia ada cerita dia, kenapa nama dia Bimbang Buruk. Dia takkan tiba-tiba je ada orang boleh cipta nama Bimbang Buruk. Dia seorang pakai RS, dah terciduk member. Dia nak juga. Mak dia datang lagi sekali. Mak dia kata, risau. Kau berlagak macam engkau tahu semua, padahal kau ciduk, kau sahut sini sana. Tak pernah jam, tak perlu kemana, kepuk channel amik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, salam satu Malaysia, salam cuti-cuti COVID-19, jaga SOP, jaga diri masing-masing guys. Okay, sebagaimana kita tahu sekarang ni COVID kes meningkat kan. Hari ni 32K. Saya punya staff pun ramai yang cuti hari ni. Ramai tak sihat. Saya pun tak sihat juga, saya tekak juga ni. Tapi saya macam, sebab saya tak cukup rehat. Bukan saya sebab apa. Okay. Ini saya nak santai-santai lagi juga. Sebab ramai yang suka video review. Tapi kali ni bukan saya nak review pasal saya, belum lagi. Review pasal saya mungkin lagi next 2 video ataupun next video lah. Okay, hanya saya nak santai sebab saya nak cerita pasal asal usul V1 buruk lah. Siapa yang tahu pasal LC V1 buruk ni, okay, yang kat IG ke, kat mana-mana ke, LC V1 ni, LC V1 buruk ni siapa yang bagi nama sebenarnya? Tu saya nak cerita sikit. Saya cerita sikit pasal V1 buruk. Bukan saya. So LC V1 buruk ni, dia asalnya dia ada cerita dia, kenapa nama dia V1 buruk. Dia takkan tiba-tiba je ada orang boleh cipta nama V1 buruk. V1 ni buruk ke? Itu yang kita nak kena tahulah. Ini bukan pengetahuan wajib, saya saja cerita. Okay. So V1 buruk ni dicipta nama ni pada 23 September 2019 lagi sebab sekarang ni ramai yang claim 2020 ada orang claim V1 buruk tu dia punya, 2021 2022 pun masih lagi yang ramai yang claim lah V1 buruk tu dia punya. Saya tak cakap saya punya, tapi saya ada cerita dia. Okey, V1 buruk ni kisah dia pada berlakunya pada beranak pinak. Maksudnya kisah dia pasal seorang lelaki dengan mak dia. Macam mana tu? Alright, macam ni. V1 buruk tu macam ni lah contohnya. Ni motor V1 LC V1. Siapa yang tak tahu, ini adalah LC V1. Okey. Kenapa dinamakan LC V1 buruk ataupun orang panggil bang, saya pakai V1 buruk je bang. Kenapa V1 buruk? Kenapa hashtag V1 buruk? Dan diorang tak malu pun. Diorang sekadar panggil nama V1 buruk je. FZ Sampah. FZ Sampah pun kenapa? Nanti saya cerita kenapa nama dia FZ Sampah. Okey. FZ Sampah ni V1 buruk. Okey, V1 buruk ni dia sebenarnya cerita dia asalnya customer saya. Cerita ni saya bukan claim saya yang buat V1 buruk ni, bukan. Tapi asalnya customer saya. Dia bergaduh dengan saya. Risau. Dia bergaduh dengan saya sebab dia nak V1 saya. Dia nak V1 saya yang lentik ni. Macam tu. Dia nak V1 saya yang cantik macam ni. Tapi mak dia tak bagi. Macam mana tau? Macam mana cerita dia? Okey, dia datang sini. Waktu tu 2019 saya ada satu kedai je kat sini. Kedai saya satu je kat sini. Yang ni tak hidup, memang tak hidup langsung. Saya ada 2. Tapi yang ni time tu tengah tak hidup. Hidup segan, mati tak mau. Mati pun tak tahu, hidup pun baik tak hidup lah. Time tu memang saya down gila ni. Habis ratusan ribu kat dalam ni. Saya lost. Saya salah berniaga. Saya tak pandai berniaga. Saya habis duit 150,000 lebih kurang. Time tu saya ada satu kedai kat sini. Masa saya tengah bawa motor, anak dia datang nak beli motor. Tapi anak dia main RS 150. RS time tu baru je keluar. Memang cantik lah RS 150 kan. Mak dia belikan untuk dia. Budak tu umur 16 tahun. Dia nak motor V1. Sebab kroni dia, budak-budak member dia semua pakai V1 LC. Dia seorang pakai RS. Dah terciduk member. Walaupun motor cantik, tapi dia tak minat macam mana. Dia suka minat macam ni, cutting V1. Sebab member dia satu member memang LC V1 lah. Itulah salah satunya. Dia datang sini. Hari-hari datang lah jumpa saya. Hari-hari datang. Bang, saya nak LC V1 bang. Cakap tak boleh. Ni kau kena tanya mak kau ni. Sebab kau umur 16. Nama motor pun nama mak kau. Itu masalahnya. So dia pun pujuk mak dia lah. Dia nak juga LC V1. Dia nak juga LC. Dia rata-rata datang, lepas tu dia pun
Kata okey lah, dia nak juga. Cakap datang bawa mak. Mak dia pun datang. Mak dia datang dengan member dia. Datang parking kat sini naik kereta. Mak dia datang sini. Mak dia datang. Mak dia tengok. Ni ke motor awak nak swag tu? Dia nak swag mati suka sama suka sebab saya cakap saya memang tak nak RS. Sebab time tu memang saya tak ada buat RS dan saya memang tak minat RS. Saya minat AC, awak suku je. Saya cakap saya tak minat, tapi kalau awak nak swag, suka sama suka lah. Saya tahu RS time tu market memang tinggi. V1 mana ada harga time tu. V1 tak ada harga time tu. Memang tak ada lah. Siapa yang naikkan harga V1 ni, jangan tanyalah. So, motor ni mak dia tanya apa semua, mak dia tengok, mak dia pun balik. Mak dia pun bincang-bincang lah, bincang-bincang dengan budak tu. Budak tu separuh Cina, separuh Melayu. Macam aku lah, macam saya lah. Budak tu dia memang mak dia kahwin dengan Chinese lah. Dia pun memang boleh cakap Chinese, saya tak boleh. Okay? Dia nak juga. Mak dia datang lagi sekali. Mak dia kata, time tu anak dia tak ada. Boleh tak nasihat anak saya jangan swap motor. Sebab mak dia tak nak. Sebab beli kan pakai duit mak dia apa semua. So mak dia tak nak lah motor RS tu dia tukar dengan ni. Mak dia kata, saya tak nak lah swap dengan motor buruk ni. Dia kata macam tu. Saya boleh tengok, wish. Saya pakai V1 ni Saya pakai V1 ni. Saya pakai V1 ES. Jangan cakap V1 buruk. Terasa saya pakai daripada 2008 2009. Terasa saya bila orang cakap, jangan awak dah swap. Ish. Jangan swap dengan motor buruk ni. Dia kata motor buruk. Saya pun okey lah. Saya pun nampak macam mana kan orang cakap motor buruk. Dia kata V1 buruk. Saya pun macam mana nak naik kan? Cakap okey tak apalah makcik. Okey lah, nanti kalau anak makcik cakap lagi, saya cakap saya tak nak swap. Okey lah. Lepas tu hari-hari berikutnya dia pun datang lagi. Ni cerita macam cerita Akasia TV3 pukul 6.30, 6.45 dulu sampai pukul 8. Datang lagi anak dia. Datang. Bang, saya nak ni bang. Saya dah bawa geran. Anak dia datang bawa geran. Saya dah bawa geran bang, saya nak swag motor ni dengan motor saya. Mak saya bagi. Nampak? Dah, kau pancing nama mak kau. Kau bawa geran. Saya pun okey lah. Saya ingatkan dia dah bincang. Saya dah bincang. Saya ingatkan dia dah bincang. Mak dia okey. Rupanya dia dah bawa dah motor ni 5 hari. Mak dia call saya. Apek, kenapa swap juga motor buruk dengan motor anak saya tu? Tahu tak? Ish. Kejap. Cerita tak habis lagi tu. Mak dia call. Saya cakap, ui, semak betul aku macam ni. Dah kenapa pula? Aku call dia. Dia cakap, bro, cakap, tak syok macam ni. Kenapa kau ambil mak kau punya geran? Lepas tu kau cerita macam ni. Lepas tu dia pun kata, bang, saya nak juga V1 bang. Saya nak ni, kawan-kawan semua pakai LC. Saya nak pakai LC juga. Dia nak juga. Dah, RS kat sini. Motor RS kat sini, motor V1 saya dia dah bawa. Dia dah bawa 5 hari lebih dah. Dia dah jalan-jalan dah. Anak dia tak kat mana. Dia tidur dengan kawan-kawan dia. Lepas tu dia pun bergaduh. Mak dia datang. Mak datang sini, menangis mak dia datang. Tak tipu, ni cerita bukan Akasia. Mak dia datang menangis. Aku ni dah dekat semua banyak kat sini. Aku ni dah jadi macam orang sohai. Orang bersalah teruk. Cakap, asal macam aku ni yang bersalah. Mak dia nangis, mak dia tuduh macam-macam. Dia kata aku yang rasut anak dia. Mak dia kata aku yang suruh anak dia beli. Dia kata macam aku ni pembodohkan anak dia dah pergi ambil motor V1. Lah. Dah kenapa aku nak sangat ke motor RS? Kalau saya nak, saya boleh beli. Kenapa saya nak perlu ambil motor orang? Bukan macam tu. Saya cakap macam ni lah makcik. Okey, geran ada dengan saya. Okey, ni acik ambil. Malam kang saya pergi hantar. Saya cakap macam tu. Malam tu saya start motor, saya pergi hantar. Makcik, okey, ni motor makcik, okey saya hantar. Saya pergi hantar. Saya boleh naik Grab. Gentle saya hantar. Saya pergi hantar. Tak ada pun orang teman-teman, tak ada pun apa. Saya hantar, saya bagi makcik ni kunci. Tentu kat kedai makan. Cik, ni kunci. Okey, ni motor. Okey, motor semua tak ada masalah. Memang saya tak ada buat gimana. Parking saja. Tak apa, saya balik. Saya order Grab, saya balik. Habis duit itu je. Habis duit modal. Pergi rumah dia. Lepas tu nak balik naik Grab. Tak ada lah saya nak suruh dia hantar. Tak ada, kita gentle lah. Tapi anak dia tu tak syok lah. Dia buat cerita macam tu. Dia tak syok cerita macam tu. Dia datang kulit masa dah hantar tu. Dia hantar motor, dia tutup kunci, dia belah. Mak dia time tu ada kat sini. Masa dia nak hantar motor tu, mak dia tunggu juga. Mak dia pun gentle juga. Bagus lah.
Mak dia pun nangis juga apa semua. Dah, cerita dah macam cerita apa dah. Pasal motor je anak beranak bergaduh-gaduh. Saya cakap tak apalah. Kau bagi balik aku motor aku dah pulangkan motor kau ambil kat rumah, kau pulang motor aku. Dia pun tak nak, mak dia paksa. Aku cakap macam ni, bang, kalau abang tak nak hantar, saya report polis. Biar aku tidur balai. Dia pun goyang, dia pun hantar. Dia pun hantar menangis-nangis, dia letak motor dia tu belah. Dia jalan kat sini pergi sampai ke Jasko. Alah, budak nak umur 16 bro. Budak umur 16. Pangai macam tu lah pangai. Nak kejap-kejap nak lari rumah, kejap-kejap nak mengajuk. Kang lapar balik rumah tu. So, dia parkir sini, mak dia kat situ. Kurang ajar mak budak tu. Mak dia pagi-pagi pun dia belah. Kurang ajar gila, memang kurang ajar. Mak dia tarik tangan pun dia tepis-tepis. Memang kurang ajar. Aku tak adalah minta kan, tapi minta jauh-jauh lah kalau anak aku macam tu. Memang kurang ajar macam tu. Memang kurang ajar gila. Sebab anak manja, anak pun seorang, anak tunggal. Anak tunggal, dia pun ibu tunggal, saya faham. Tak ada ayah. Dia duduk dengan mak dia je, memang anak manja. Dia minta motor dapat. So dia pun balik. Cakap tak apalah makcik. Masih balik lah, tak apalah. Motor pun dah okey. Grant pun saya tak bagi lagi. Grant tu saya rasa grant saya tak bagi lagi kat dia. Motor pun tinggal. Mak dia pun balik apa semua. Dia pun balik lah. Lepas tu saya pergi cari dia. Saya pergi cari dia dekat apa? Jasko belakang ni. Saya cari dia tengah jalan kaki. Jalan kaki cakap, bro baliklah bro. Cakap tak payahlah macam ni kan. Kalau kau nak, kau bincang baliklah dengan mak kau. Tapi janganlah buat cerita. Jangan buat cerita kau pergi rembat kau punya mak kau punya geran. Lepas tu kau cakap aku nak motor kau pula. Tak syok macam tu. So cerita situ habis lah. Aku ambil dia balik sini. Lepas tu mak dia pun ambil. Macam tu lah cerita. Itu asal usul V1 buruk. Mana dapat V1 buruk tu mak dia yang bagi. Ni yang motor buruk ni lah. Makcik, kalau makcik tengok YouTube saya ni makcik, saya minta maaf makcik, saya terpaksa cerita. Sebab ramai sangat yang claim. Ramai sangat claim ni, ni CEO V1 buruk lah. Ni V1 buruk pun tak tahu cerita. So saya cerita. Kalau saya create cerita, saya boleh create lagi cerita macam-macam. Saya boleh cerita lagi 10 kali, 20 kali. Nak tengok sama tak sama. Mesti sama. Sebab cerita ni saya cerita lama dah. Kalau budak sini semua tahu. Sini menangis mak. Bergaduh-gaduh depan ni. Cakap gila lah kau pasal motor pun bergaduh-gaduh. Dan masalahnya buruk ke V1 ni? Aku jual selamba je. Mahal-mahal pun selamba je. Lepas cerita tu sampai sekarang V1 ni naik harga. RS baru boleh sweat dengan V1 Tapi sebab mungkin dia budak lah kot. V1 ni memang buruk lah. Kau tak panggil V1 buruk semua V1 buruk. Tak ada apa sangat pun V1 ni. Dia tak special pun. Tapi dia handsome lah. Dia bukan dia handsome, dia lentik. Dia lentik, dia nampak maskulin. Dia dengan V2 dia lain. V2, V3, V4, V6, Y-Suku, SOR. V1 ni ada peminat dia sendiri. Korang tanyalah kat YouTube ni, korang tanyalah budak-budak kat komen ni, ada yang tak suka langsung Y-Suku. Bagi Y-Suku tak nak. SOR pun dia tak nak. V2 lagi dia tak nak, lagi buruk. Contohlah, lagi buruk. Dia tak nak. Donat cakap V1. V1 memang mesti ada player dia, saya tahu. Sebab saya pun player V1. Budak saya tak simpan sampai sekarang. Saya tak simpan V1 saya sampai sekarang. Saya banyak V1. V1 saya banyak. Yang bukan ada kat kedai ni pun ada lagi. Dekat rumah sifu saya ada lagi 2 biji V1. Saya buat motor track. Saya suka V1 sebab cutting dia memang sangat-sangat maskulin lah. Sangat-sangat comel-comel lah. Right, so itu sajalah saya nak review sikit pasal V1 ni. Tak ada apa sangat apa, kita santai-santai cerita-cerita macam ni je. Sebab mungkin ada yang ramai tak tahu pasal V1. Tapi tak ada apa pun, tak penting pun. Benda ni bukan wajib nak tahu pun, saja je. Okay, next nanti saya review lagi motor apa guys. Saya akan review motor termantul yang hanya ada satu juga kat Malaysia. Motor apa tu? Stand by guys. Tuan gerak dulu. Jangan lupa subscribe, like and share. Kalau ada apa-apa suggestion, nak tahu pasal diri saya, 100,000 subscriber saya akan cerita. Right, lagi sikit je, lagi 9,000 lebih kot. Ke 8,000 dah. Lagi 8,000 lebih untuk sampai ke 100k subscriber, dapat silver button. So kita akan review pasal macam mana ada bengkel ni, siapakah saya, Apek Sayur tu kenapa nama Apek Sayur, kenapa korang nak tahu sangat pasal saya akan cerita. Dan mungkin boleh menjadi inspirasi ataupun apa-apalah yang boleh diikuti oleh budak-budak zaman sekarang yang main motor tapi tak tahu nak pergi mana. Saya boleh ajarkan macam mana korang nak pergi. Korang nak pergi mana, saya tunjukkan jalan. Macam mana nak bisnes ke, macam mana nak buka bengkel ke, macam apa ke, InsyaAllah saya boleh tunjukkan dalam video-video akan datang. Okay guys, jangan lupa klik like sekarang guys. Klik like sekarang laju-laju supaya saya lebih bersemangat tengok viewer cun-cun, komen positif-positif. Saya akan share lagi pasal-pasal motor, pasal bengkel ke, pasal bisnes motor ke, pasal saya lumba kat highway ke apa benda ke. Saya boleh cerita semua pengalaman saya yang tak seberapa ni. Saya tahu ramai lagi otai, saya tahu, tapi saya
boleh bercakap. Mungkin ada otak-otak yang dia takut nak buat YouTube ataupun segan nak buat YouTube, saya boleh buat YouTube, saya sharekan sikit pengalaman saya yang saya ada lah. Alright, itu saja daripada saya. Segala silap salah, ada yang terkasar bahasa, saya minta maaf. Alright, so kita cerita saja. Ada apa-apa komen kat bawah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga SOP guys. Okay guys, kita dah sampai ke kedai baru kita ni. Okay, kita nak update sikit lah kerja yang telah disiapkan setelah beberapa hari. Okay, sebelum ni kita update tu 3-4 hari. So sekarang ni dah lebih seminggu kot. So ni lah partition semua dah siap. Dia bracket-bracket semua atas dah settle. Cuma sekarang ni tengah tunggu ni lah, dah tengah kapur-kapur kan, tengah tutup-tutup. Bahagian-bahagian yang perlu ditutup lah. So bila dah siap nanti ni, mungkin atas nanti kita akan dah tutup, dah buat lampu, dah buat aircon, barulah rasanya kita boleh cat mengecat ke apa kan. Okey sikit lah. Bila dah cat, dah nampak ni hasil, barulah nampak smart kot. Bawah ni kita akan cat. Dan saya masih lagi mencari design lah. Saya tengah lagi berfikirkan design macam mana saya nak taruh, apa benda saya nak taruh kiri kanan ni. Sebab kat sini tak boleh nak gantung sebab partition je kan. Ni kau gantung barang roboh ni. So boleh gantung ni lah. Keliling ni mungkin boleh gantung. Belah dinding ni kita tebuk-tebuk cover set ke apa kan. Ni mungkin kita boleh taruh meja ke ataupun apa-apa rak ya yang bertingkat untuk korang tengok. So ini kita berkonsepkan lebih pada moden. Kita nak try buat konsep moden sikit, moden style lah. Supaya korang lebih selesa datang untuk tengok kat sini. Dan lebih ada education lah. Kita akan bagi ilmu ataupun explanation dari segi setiap barang tu. Kita akan bagi tahu. Mungkin contoh blok lah, kita tunjuk blok. Okey, berapa saiz dia? Okey, bila tukar blok ni apa peningkatan CC ataupun power lah. CC bertambah berapa. So dan lain-lain lagi lah. Kita akan tengok lah, kita akan bagi information dari setiap produk yang kita taruh lah. Maknanya kita bawa barang-barang yang korang tak pernah tengok, kita akan bawa datang sini lah. Sebab banyak barang dekat kilang tu sebenarnya banyak gila barang. Cuma mungkin tak berapa nak ada di pasaran, mungkin tak berapa ramai yang tahu. Banyak-banyak barang yang kecil-kecil yang tak pernah korang tahu pun sebenarnya memang ada sebenarnya. So kalau korang nak tahu barang-barang sepadan nanti, boleh datang sini lah. Datang sini tak beli pun tak apa, datang tengok-tengok pun tak apa. Kita bawa untuk korang tahulah barang-barang kat sini dan dapat sedikit ilmu ataupun penjelasan lah tentang apa yang korang nak tanya. Kat sini mungkin kita akan letakkan seorang dua orang foreman ataupun salesman lah yang tahu macam mana nak explain lah. Okay, yang tahu macam mana barang ni berfungsi ataupun apakah information dalam setiap barang tu. Okay, tengok sini memang besar lah, memang sangat besar. Itu air nampak lagi besar. So bila dah siap di sini, ada 1, 2, 3, 4 row, memang nampak besar. Anak saya boleh berlari dalam ni lah. Memang besar. So macam saya claim lah sebelum ni, kedai ni paling besar di Malaysia lah, kedai motor paling besar di Malaysia. Dan insyaAllah memang saya buat ni untuk khas untuk korang lah, untuk korang dapat ilmu dan boleh belajar lah something. Nak beli boleh, tak beli pun tak apa, no problem. Kita datang sini chill guys. Kita berkonsepkan chill. InsyaAllah doakan saya, mungkin kat depan ni mungkin saya letak meja snooker. Nampak rempit kan? Suka main motor kan? Mesti main snooker, takkan main snooker. Tak pandai main, saya boleh ajar, no problem. InsyaAllah lah kalau meja tu muat kat sini, saya akan letak meja snooker kat sini. Saya akan letak. So datang boleh lah chill lepak-lepak. Sambil tembak bola. Sambil tu boleh jalan-jalan, chill, ambil aircon. Melepak saja guys. Okay, itu saja saya nak update lah untuk kali ni. Kedai dalam masa seminggu lebih. Beberapa hari lah, seminggu lebih lah. Inilah hasil dia. InsyaAllah dalam 1-2 minggu nanti ataupun sebulan nanti, kita akan tengoklah hasil dia macam mana pula. Mungkin dah pasang atas, mungkin dah pasang lampu ataupun mungkin dah pasang aircon, kita tak tahu. Right? Lepas tu mungkin baru cat. Cat ni saya akan panggil budak-budak lah, budak-budak bengkel ni saya akan bawa, saya torture diorang kat sini. So diorang cat.
Bagi don job sikit. Saya asyik pegang spana je kan. So pegang button charge, lecap lah tu satu kedai ni. Baik. Itu saja. Nanti saya update lagi. Terima kasih kerana support. Terima kasih yang sudi sokong saya sampai sekarang. InsyaAllah ini semua untuk korang. Right. Itu saja daripada saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.